Halo, apa khabar semua? Assalamualaikum. Selamat datang ke rancangan Bisik-Bisik Deko. Hari ini kita nak bincangkan topik sama seperti minggu lepas, Dapur Idaman untuk Permaisuri Astanaku Part 2. So, kita masih nak berborak pasal dapur. Tapi sebelum tu saya nak menjemput tetamu-tetamu kita untuk hari ini. Okey. Tetamu yang pertama kita tak lain dan tak bukan pakar interior design bertaraf antarabangsa daripada IDEX, iaitu Reza Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semua. Khabar Reza? Baik. So macam mana persediaan untuk PKPD esok? Oh, tempat saya tak kena PKPD. Oh, tak kena? Alamak, Selangor saja. Oh, saya kena. Tapi tak apa, jangan bersedih, jangan tu. Benda ni orang kata untuk kebaikan. Kalau boleh kita ikutlah saranan kerajaan, iaitu kita stay dekat rumah, berjaga-jaga dan make sure kes 6,000 lebih tu turun. Okey, sebelum tu saya nak jemput tetamu kita yang kedua. Okey, beliau adalah pengasas sebuah lampu designer bernama Paradesa dan untuk hiasan deko nya sendiri, dan hobi beliau dalam deco styling. So saya nak ucapkan selamat datang kepada Firdaus Halim. Cik Firdaus. Hai. Okey, Firdaus apa khabar? Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Firdaus pun dekat KL ke apa ni? Kat KL. So tak kenal lah PKPD ni? Hopefully lah, sebab tak tahu juga kan, sebab roadblock kadang mana-mana pun ada. So tapi sekarang kerja pun home base, so tak ada kena sangat lah. Tak apa. So kita harap kalau boleh duduk kat rumah, so jangan keluar ke mana-mana. Hanya kalau emergency perlu saja kita keluar. Okey, Reza, untuk kali ini kita nak borak pasal kitchen cabinet dapur. Daripada isu lepas kita borak pasal dapur, hari ni pasal kabinet pula. So dari segi pemilik kabinet dapur, usually mana satu yang approach Reza? Kalau dari segi orang yang approach tu nak buat mengikut trend atau mengikut dari segi dapur yang organized? Selalunya dua-dua sekali lah kita consider. Okay. Tapi dapur ni dia pusing-pusing pun dia macam tu juga, dia punya orang kata overall tu macam still peta. Kan, cuma different daripada segi untuk design tu, different daripada segi macam colour and material je lah. Okay. Tapi macam kabinet yang berorganize ni, biasanya kalau untuk ruang yang sempit sesuai tak? Because biasanya orang kata kalau yang untuk ruang yang sempit ni, kalau buat yang organize ni, dia nampak bulky. Tak juga pasal dia ada ukuran minimum dia yang kita boleh buat, yang nak buat yang kabinet yang organize. Okay. Tapi selalunya arkitek dan design rumah tu memang sedikit sebanyak memang cukup lah untuk kabinet kecil je. Memang boleh. So maknanya kalau untuk ruang yang kecil sikit pun masih lagi boleh buat yang untuk organize punya kabinet. Okay. So Firdaus, just nak tanya you sebelum kita teruskan pasal kabinet dapur ni, Firdaus pernah ambil apa-apa kursus design tak sebelum ni? Ya, dulu memang ambil diploma of product design dekat Lingkok Wing lah. So for 3 years. I think tapi dah lama lah. I grad I think 2015 tak 2000 kot, 2005 kot. Dah lama gila. Dah lama Tapi jadi diploma lah, tak proceed to degree in product design. And after that terus kerja lah. So saya ada dengar yang Firdaus ada create you punya own product Paradesa, is it? Yes, it's a brand
Yang I guna untuk barang I lah dulu, I import barang lain dari Bali and Thailand, macam porcelain black and white daripada Thailand, and then daripada Bali banyak macam produk rotan, produk kayu, and then macam figurine, things like that lah, macam nak tambah accent in the house lah, more macam tray, patung-patung kecil, so lampu like some I custom made and some memang yang dah siap lah. And water fountain, mini water fountain features, benda macam tu lah. And I was a bazaar base before lah, not like a shop. Okay, so kalau just saya nak tanya lah, dari segi rekaan lampu tu ada tak kalau sesuai untuk letak di dapur? Okay, for me no, sebab better dekat dapur minimal lampu yang tanam dekat batas ceiling. Dia panggil apa tu? Downlight. Downlight. Better just downlight and as much as possible, and make sure lampu tu macam the crucial point macam dekat sinki, yang not supposed to be belakang you, supposed to be either atas you or depan sikit, so bila you basuh pinggan ke apa, your punya badan tak cover the lampu. So that kind of mini crucial thing I think is very important. And nak letak lampu yang dekoratif dekat kitchen, I don't think it's relevant lah. Sebab as we know, kita masak Asian kan, even tak masak Asian pun like macam masak pakai minyak kan. So bila masak, walaupun you ada food, dia tak akan 100% sap. So indirectly wak tu akan ada minyak kat dalam, akan ada air kat dalam, akan ada bau kat dalam, dia akan melekat dekat lampu-lampu ni, and in time lepas tu nampak macam ada jelaga berminyak dekat lampu kalau tak ada decorative lamp. So for me it's best to keep it minimal as possible. Okay, Reza, just nak tanya from your perspective lah, dari segi lampu kan. Macam tadi Fida dah cakap pasal lampu downlight apa. Biasanya lampu downlight ni you need banyak ke sikit? Adakah warna putih dengan kuning memainkan peranan ke, ataupun dia macam glare up untuk nampak lagi luas lagi tu? Adakah lampu-lampu ni memainkan peranan untuk di dapur? Okay, macam saya cakap last week, lampu putih tu lebih sesuai lah untuk masak. Punya brightness tu, tak sakit mata. Yang lampu kuning tu just untuk estetik. Kalau you letak lampu kuning, bila dia kena dekat kabinet, nampak lagi cantik. Kalau you tak masak sangat, okey lah. Setengah orang dia memang tak boleh tahan lampu kuning tu. So memang kat dapur tu dia nak lampu putih. Okay. So macam ada orang tanya saya, dia kata, macam mana dapur ni kan, kita, yalah Malaysia ni kita masak macam-macam style kan. Kadang-kadang macam mana nak sustain dari segi kawasan dapur tu tak berminyak, tak berbau, how to maintain dia punya supaya tak berbau macam tu lah. Okay, tadi dia cakap pasal hood kan? Okay, kita kena tahu yang hood yang dekat rumah tu bukan industrial punya hood. Dia tak kuat sangat, sebab tu macam kalau kita masak pun kita still ada, dia tak sejuk sangat minyak, dia mostly asap. Okay. Macam bau pun memang susah nak hilang, sebab tu kadang-kadang kita kena ada exhaust fan juga. Okay. So tapi untuk rumah biasa, adakah sesuai exhaust fan ataupun pakai yang fan yang dekat dinding exhaust yang kecil punya tu? Jadi cukup ke untuk nak tarik bau dia apa? Kalau ikutkan taklah cukup sangat, pasal memang tak boleh pun, bau tu memang tak boleh hilang, kita cuma boleh kurangkan je. Okay. Alright. So Firdaus, macam contoh je, kalau you ada rumah and then dapur, bahagian dapur tu biasanya macam tadi kita bincang pasal kabinet, patut aksesori. Apa dapur yang you nak, macam tall ladder ke, drawer tray ke apa? Can you explain jenis yang you idamkan?
Okay, for me sebab I masak tak masak jugalah. I mean, tapi for me benda tu kena practical and benda tu kena eye level. And then I akan nak banyak pull out drawer. Even kalau tall cabinet pun macam bahagian atas tu kalau boleh pull out drawer because contohnya macam bahagian atas kan banyak macam bila you tak tahu nak simpan apa because bila you simpan banyak-banyak and bila you nak korek balik benda tu it create a problem. So that's why I think for me is the best practice kalau letak macam kebanyakan pull out drawer, even yang just drawer kayu yang box out tu ataupun yang railing besi tu. So at least you just tarik, you tahu apa kat dalam tu. And benda yang necessity is best to be eye level or below eye level, not something yang kat atas. So banyak I nampak macam top unit punya kabinet banyak macam I tak tahu nak simpan apa. Macam you know and it's banyak wasted and even kalau macam dia akan letak tinggi dalam just like to fill up the space yang ruang ada tu with kabinet so nampak ada tapi at the end of the day benda tu kosong tak ada apa. So for me it's a waste lah. So for me banyak for me pull out drawer. But I know it's not cheap to do pull out drawer lah because pull out drawer will add easily another 1-2K to the quotation lah. And about pull out drawer. So that one the organisation skill your understanding of your habit is very important. Macam your actual kitchen sekarang I beli Tupperware kat mana because of course kita simpan Tupperware. Semua orang akan simpan Tupperware. So like macam kat mana simpan and then the organisation skill for that. Lepas tu you punya spice rack. Tengah orang mungkin suka clean top tapi but maybe but like for me I like apa yang I nak pakai ada depan mata. So macam you tak ada nak at that time you nak tambah apa-apa, you nak kena pull out drawer, nak kena cari-cari satu, so it's not practical. And the mistake that not mistake lah, I mean the thing that I learned from my experience, solid top don't go for light colours, go for dark colours because like macam Asian cooking and everything, even though yang dah masak even curry pun kalau spill sikit atas white top akan ada terus dia punya kesan kunyit. Yeah, and then not only that, and then dia punya watermark, and then like macam ada air ke lama-lama in time after like give it few months you akan nampak watermark dia on solid top white. So it's best to keep in mind lah when choosing. But memang nampak cantik, it's all white and it's all clean, but unless you really can take attention masa cooking and everything and you don't really use a lot of Asian ingredients macam kunyit, things like that, then probably fine. But if not, then better take note lah. Okay, kalau macam tu, macam Reza, kalau macam dia kata tadi top yang cerah, patut tiba-tiba because kita memang macam-macam jenis masakan kadang-kadang benda tu meninggalkan stain, kesan. So ada tak apa-apa alat yang boleh, sediakan alat pencuci benda tu? Macam kita tahu kalau sofa kita ada yang spray untuk layout PVC atau leather atau fabric dia. So yang untuk dapur tu ada tak? Okay, kalau kata top yang colour cerah is either dia pakai solid surface, quartz ataupun jenis-jenis stone lah macam Prezzo atau marble ataupun tiles. Okay, marble selalu kalau marble tu bagus tak ada masalah, senang cuci. Quartz pun sama, tiles lagi senang. Yang selalu problem solid surface. Kalau kualiti dia tak bagus, memang dia boleh calar, dia memang senang serap kotor. So kita kena grind balik top tu. Oh, okay. So tak ada cara lain lah, maknanya grind balik, buat balik lah. Grind macam buat lapisan atas tu. I see. Habis berabuk lah. Takkan you nak macam selalu je setahun sekali nak ni kan. Macam tak boleh kan. So kalau nak pakai solid surface yang kualiti punya memang mahal. Okey, kita ada soalan daripada salah seorang daripada penonton kita. Ini kepada Reza.
dia tanya Cik Adri dia kata dapur kena lampu kuning ke atau meja makan kena lampu kuning, kedua-dua lagi elok lampu. Maksud dia macam tadi kita cerita pasal lampu tu, lampu putih, lampu kuning. Macam minggu lepas Reza dia cakap lampu kuning tu mungkin nak menonjolkan sesuatu, lampu putih is more clearer untuk nak buat kerja apa. Tapi kalau yang mana lagi bagus, lagi elok? Okey, selalunya lampu downlight kita pakai putih. Tapi yang pendant tu, yang dekoratif tu kita pakai kuning. Kalau you nak ada dua-dua function lah. Pasal setengah orang dia tak suka lampu kuning. So, dia boleh onkan lampu yang putih tu. And then dah sekarang pun banyak lampu yang boleh tukar colour kan. So first you kena tahu juga orang yang duduk dalam rumah tu boleh tahan ke tak lampu kuning tu. Pasal saya ada klien yang kita letak lampu kuning, dia memang tak boleh tahan, dia pening, dan kita kena tukar satu rumah punya lampu. Tukar lampu putih. Okey. So ni lagi seorang daripada kita punya penonton, Puan Noraini. Okey, rempah ratus elok simpan dalam drawer atau display? Mohon cadai lebih sesuai. Ini dari segi organizer tu. So apa pendapat Reza? Okey, dua-dua boleh. Okey, tapi kalau selalu saya elakkan simpan barang-barang makanan ni yang kena direct sunlight. Okay. Tak kisahlah kalau you nak open ke, kalau you nak simpan dalam drawer ke, dalam cabinet ke. Tapi yang satu yang open ni, the good thing is you tahu barang yang tu elok ke tak. Kalau you simpan dalam drawer, sekali jumpa you buka ada semut lah, ada lipas lah, macam-macam kan. Jadi sekali you letak open, okay, you boleh selalu aware, okay, benda ni elok lagi. Macam tu. Tapi sebab kadang-kadang, I tak tahu, macam saya simpan dalam, kadang-kadang bila lembab tu, ada certain rempah tu dia macam ada kulat lah apa, tapi for a certain period of time lah. Rempah selalunya tak rosak. Tak rosak, okay. Pasal dia natural, dia tak ada campur apa-apa kimia, dia cuma just daripada macam barang tu dia cuma keringkan, dia grind. So kalau kata dia macam lembab tu, mungkin ada udara masuk atau ada air ke masuk waktu you ambil tu, sudu you basah ke apa ke. Okay. Okay, saya nak tanya both of you lah. Sekarang ni macam tadi cerita pasal rempah tu, saya teringat sekarang ni saya tengok kebanyakannya orang buat labeling. Adakah labeling tu satu trend yang baru saja sebab ataupun benda ni dah lama diperbarui masa kini? Benda ni dah lama lah. Tapi dulu kan tak ada social media, so orang tak tahu pun benda tu macam membantu. And then dulu macam you nak kena print, you nak kena banyak kerja. Sekarang ni you order, you boleh beli kat kedai yang dah siap. So macam senang lah. Sekarang ni dah ada bisnes buat labeling. Saya tak tahu. Okay. So Firdaus, apa pendapat you pasal labeling pula? Macam sekarang ni menjadi satu trend di mana kalau labeling ni macam yalah untuk macam contohnya rumah saya kan. Kita buat labeling ni kadang-kadang macam pembantu rumah kita tak tahu bila suruh cari barang, cari dekat sana sini. So untuk nak menyenangkan supaya komunikasi kita dengan dia, okay, labeling ni ini garam, ini apa pendapat you, apa yang adakah labeling ni menyenangkan ke apa ke? Yeah, of course. And macam memang menyenangkan and memang membantulah sebab when you nak masak and everything kena quick, everything kena fast kan. Jadi labeling senang untuk you detect apa yang ada dalam tu and everything. And I think it's also important sebab macam where you put your ingredient lah. Katakan kalau macam you letak dalam rak atas, so labeling tu you boleh tengok and boleh selongkar. And like I have contoh like my friend, sebab
sekarang like macam kebanyakan kitchen punya sistem dia dah template. So macam and template itu is like okay, and orang at the end of the day orang nak kitchen cabinet je. Dia tak ada actually dia orang tak akan terfikir sense of organisation sangat, and dia nak harga dia macam ni, ni budget I. So and then with the budget the company akan tunjukkan you the template, the design, and the design come from template and then dah ada. And sometimes you ada macam weird you know, like small pull out drawer yang kat bawah and everything. So I think kalau macam let's say you dah tak ada arah kena letak you punya ingredient dekat dalam drawer bawah. So I think from top you boleh tengok, you know, like you can put the labeling dekat cap setiap tin tu lah, setiap jar tu, and then you dah tahu apa. So it's be easier lah. Of course it's easier. Unless benda tu kalau benda tu kat rak atas, then it's a bit difficult lah. Because then at the end of the day dia kena songkar. So like for me, when you are in the kitchen, dia kena sangat fluid your movement. In the sense of bila you nak masak, and then you tahu apa you nak letak, and then you tak boleh nak macam, you know, like daripada atas benda tu akan macam beratur kan, macam some benda kat belakang, and then you kena cari. So it takes a lot of it create problem. So on top, I mean, labeling yes is important, tapi for me it's also sense of organisation lah, macam where you put your barang masak, you know, like barang kering tu you letak kat mana. So I think that's important. Okay. So ni Reza, I nak tanya you macam tadi, okay, we talk about labeling now. Nak balik kepada tadi dari segi orang kita masak ni macam-macam cara lah. Ada yang masak pakai minyak and all that. So macam mana cara kita nak buat dari segi, macam tadi kata exhaust fan akan kurangkan dari segi minyak dia, asap semua tu. Tapi dari segi nak maintain kawasan-kawasan lain macam flooring kita, kadang-kadang ada setengah yang bila masak tu minyak tu melekit, dan flooring tu macam mana kita nak adakah dari segi flooring tu macam ada setengah saya tengok ada yang buat flooring jenis kayu, ada benda tu akan effect that flooring, dan apa flooring yang sesuai untuk kalau kita masakan orang Asia ni yang penuh minyak ni dia tak effect sangat. Okay, of course you kena rajin mencuci. Okay. Tak kisahlah you floor you apa, kabinet you ni apa, you kena pandai mencuci. Cuma you kena tahu what type of detergent yang you kena pakai. Okay. Supaya macam kalau you punya pintu tu you pakai kayu, you kena tahu pakai apa yang tak boleh lah macam selalu lap dengan kain biasa, pura-pura lap dia tak. Pasal kita tak nak kabinet terosak. Yelah, macam ada setengah lantai tu lantai kayu, dia pakai macam shellac kan, nak kasih kilat apa. So lama-lama dengan minyak, dengan mop apa, dia jadi macam terhakis. Dan kadang-kadang dia jadi renggang sikit. Kadang-kadang dia macam calar. Macam kalau kita macam vinyl flooring, macam timber flooring, kita tak boleh selalu mop. Kita tak boleh mop banyak air. Kena pakai kain lembap je. So semua benda-benda ni kita kena orang kata apa, kena train lah untuk lepas masak cuci. Okey, ni ada soalan daripada kita punya penonton, nama Cik Farah. Dia kata, Hai Reza, boleh ke share tip first step untuk dapatkan kitchen goal? Kitchen apa? Kitchen goal. Apa first step dia nak dapatkan kitchen goal? Saya pun tak tahu. Kitchen, okay. Saya nak dapatkan tips kitchen idaman. Okay, alright. So, okay. Saya pernah cerita dekat episod sebelum ni. Okay. Bila kita nak buat satu projek tu, kita kena ada vision board. Kita kena ada apa yang kita nak buat tu, gambar ke tak kisah, kita kena simpan supaya benda tu jadi inspirasi. So pada situ kita boleh tahu kita nak color apa, kita nak style macam mana. So kita kena start pada tu lah. Kita study apa yang kita nak betul-betul. And then baru you boleh start on budget, jumpa contractor, jumpa designer. Okay.
Tapi dari segi kalau keluasan lah, macam contoh dia kita tengok lawa ni, tapi kita punya space agak limited. Benda tu bila kita tu ID akan bagi suggestion ke apa? Selalu ID, saya kata dulu, kitchen cabinet ni ada dua. Sama ada you pergi yang macam Firdaus cakap tadi yang ada dah template, atau you go for 100% customize. So kalau you go for 100% customize, you boleh buat ikut you punya keluasan tu. Pasal you tak terikat dengan template. Dan selalunya cost dia mahal sikit lah. Right. Oh, ni lagi satu soalan daripada kita punya penonton. Tadi lah, Puan Noraini yang sama. Adakah ubat-ubatan sesuai untuk disimpan di dapur? Okey, kalau nak simpan kat dapur boleh je, tapi make sure in a proper container dan senang dicapai untuk emergency lah. Okay. So benda-benda tu tak ada isu lah kan kalau letak dapur. Aku. Okay, macam tadi macam you cerita pasal hood dan hose, exhaust fan dengan exhaust fan yang hood tu. Perlu ke ada? I mean like for tu, adakah benda tu wajib untuk ada di dapur? Okay, kalau you punya ventilation you okay, macam contoh sekarang ni rumah kondo dia buat dia punya wet kitchen kat luar kan, kat liat tu dia renovate buat, so dia buka tekak memang ada ventilation, so I rasa kalau dia tak ada pun it's okay. Selalu hood dengan exhaust fan ni kalau betul-betul you punya kitchen tu macam tertutup. I see. So maknanya from luar nak bawa ke tu, sebab betul yang tanya macam hood ke, macam kalau untuk apartment apa dia ada exhaust fan yang kecil, perlu ke lagi that hood untuk masak? Itu persoalan. Pasal hood tu membantu daripada segi asap lah. Okey. Lagi satu, ni ada saya terlihat lah. Sekarang ni ramai orang yang buat top dengan top table dengan top dengan apa, backlash yang panggil. Backsplash. Backsplash. Banyak corak-corak semua tu. So adakah benda tu signifikan untuk dari segi nak tahan minyak ke atau apa ke, atau just as corak as untuk cantikkan dapur? Itu function dia backsplash tu supaya air, kononnya kalau ada air atas top, dia tak akan jatuh ke dalam kabinet. Oh, I see. Kalau tidak nanti bila jatuh kabinet, kalau kata kabinet you punya kakas kayu, dia rosak. Sebab tu kalau dia tengok top tu, dia akan kat belakang tu dia akan naik sikit, lepas tu dia akan letak backsplash tu. Dan backsplash tu terpulang lah nak material apa kan, as long as dia tahan air. Alright. Oh, hari ni saya belajar satu ilmu baru. Saya ingat sekadar hiasan je. Okay. Ni nak tanya Firdaus. I dengar you jenis cenderung kepada stylish design untuk dekor. So boleh you explain? Ya, lebih dari styling lah. Styling. Kemana boleh you cenderung ke arah itu? Okay, sebab kalau nak kira, kalau macam masa saya buat Paradisa tu, saya punya team lebih kepada tropical living. I suka, and is sebab benda agak bawah yang I bawa masuk is more pada my taste lah, and my I can pick. So it's lebih kepada tropical living yang macam you bring the outdoor indoor. So indoor outdoor living, maknanya ada lebih kepada natural colour, and mungkin ada pop colours and everything. And the reason why is because because I suka, and that's my passion. And secondly, I tengok macam
Malaysian interior, macam decor mostly is either you go like very Scandi style, or they go for Japanese style, or they go like macam Arabic style, and they go European style, which is for me it's nice, so each orang individual ada dia punya taste and ada reason kenapa dia suka, maybe that's why they make them comfortable, and that's what I propose lah. I propose like my style, which is like lebih pada indoor, and I like the concept of Babylon concept where hanging garden, where you have plants in your house, and it's more towards nature kind of living. Yeah, so the thing yang I propose masa I buat Paradisa pun is something that resonate to that direction lah. So kebanyakannya orang dekat Malaysia ni yang biasanya ask for your opinion untuk style apa kebanyakannya style daripada mana? I mean macam you explain tadi, ada daripada European style, ada daripada beberapa like that one is like from my observation lah. My observation like macam when you see orang punya rumah kat Malaysia ni, that's how they tend to style their house lah. So and for me, I give the like my identity is like indoor outdoor living, like like tropical interior. So so that's what I'm proposing, and that's what my identity for my company lah. I see. So Reza, okay, kita nak menyentuh pada organizing. Actually okay, kejap. Saya nak tambah sikit. Okay. Pada pendapat saya memang tropical style tu memang paling sesuai lah dekat Malaysia actually. Pasal kadang kita ni terlampau terikut sangat luar punya design, tapi benda tu macam tak kena dengan kita punya environment. Okay, kalau dalam tempat tertutup macam you punya bedroom mungkin okay, tapi kalau macam living, kitchen yang selalu macam ada you ada buka space tu boleh nampak luar, nampak dalam, so you kena ada elemen-elemen tropical ni baru you rasa macam tapi benda tu kena dengan kita punya keadaan ni. Dapat saya lah. Okay. Ada apa Reza, saya nak tanya yang macam organize tadi, selain daripada organize drawer, apa lagi macam organizer yang untuk dalam kitchen, selain daripada drawer tu, apa lagi yang ada yang you boleh bagi idea dekat penonton kita? Dia ada pull out tower yang dia macam tinggi, so you dia macam kecil dan tinggi, you boleh letak macam tepung, kopi yang benda yang besar-besar sikit. Dia macam besar sikit pada spice rack. And then ada juga kita panggil dolly, rak yang stand yang boleh pusing. So kalau you letak dalam kabinet, so benda kat belakang tu you tak payah bawa keluar. You just pusing the tray, so yang kat belakang tu dah kat depan kan. So senang untuk ambil. Okay. And then ada juga yang untuk corner, yang tersorok tu you boleh tarik tray tu keluar, so you tak payah masuk dalam corner tu nak ambil barang kat belakang. Dia macam hidden concept lah ni, benda-benda yang tersorok di sebalik. Tersorok, Okay. Alright, kita ada soalan daripada Brand New Car. Material lantai yang lebih padan dengan dapur kecil macam mana ya? Floorboard, tiles ataupun ada option lain? It's either, okay, you boleh pakai floorboard, tiles atau nak cement saja. Sekarang ni there's banyak cara yang ikut you punya konsep. Tapi sebaik-baiknya jangan warna gelap lah. Nanti you nampak kecil pula you punya floor area tu. Okay, ni daripada another question dah semakin banyak soalan.
Okey, daripada Nurhani, nak tanya, selain daripada drawer untuk storage, apa tips lain nak fully utilize dinding untuk storage? Contoh macam hanging drying rack ke, untuk plate ke apa? Apa lagi? Selain pada ulang balik soalan tu. Kata selain daripada drawer storage, apa tips nak fully utilize dinding untuk jadikan storage? Contoh macam one of it is hanging drying rack. Biasanya dia orang letak untuk letak pinggan ke apa. Okey, drying rack tu selalu dia atas sinki kan. Okey, ada juga yang saya tengok dia buat untuk letak tray. Dia buat macam slot, so dia boleh letak tray kat situ. Okey. Ada juga yang letak buku dekat dapur. Oh, ada? Dia boleh letak buku resipi. Okey. So tak semestinya kat dapur tu you nak letak pinggan mangkuk je. Ada benda lain dia boleh letak. Maknanya boleh lah, kalau kreatif boleh buat macam-macam lah. Letak pokok ke apa ke. So itu expert dekat Kedah. Okey. Ni lagi seorang, Adri ya. Kalau nak jadikan kitchen appliance sebagai centerpiece dapur tu, apa yang kita kena pilih? Style industrial ke atau color lain dari seluruh dapur ke, macam mana? Saya nak orang tengok dapur tu terus kata wow. Macam mana tu? Paste sebagai centerpiece dapur. Okey, selalu yang itulah finishes you punya door tu. Finishes macam mana you pilih you punya finishes door, you punya top, semua combination tu kena ada. Kalau you pakai je top marble, top mahal tapi lantai you pakai tiles biasa, so macam tak naik dia punya seri tu. Okey. Tapi sekarang banyak juga konsep yang industrial. Dia pakai, walaupun dia pakai simen je semua, tapi still wow. Itulah pasal the combination of all the design element tu jengam. Okay. So Nurhani dia tanya, kitchen appliance macam oven ke stove yang besar tu macam mana nak kasih macam tersorok? Ada tak yang kabinet boleh macam sorok benda-benda yang besar-besar ni, supaya nampak kitchen tu lagi minimalis, maknanya simple apa benda-benda. Okay, you boleh buat orang kata apa, specialized punya kabinet berpintu untuk oven semua. Tapi sebenarnya tak digalakkan sangat pasal bila you appliances ni, bila you pakai dia panas kan. Okay. So dia nak kena ada ventilation untuk keluar udara panas tu. Kalau tidak, you kena create dekat dalam kabinet tu macam ada opening supaya haba tu macam dia boleh turun ke bawah, dia akan keluar ke lantai. Macam takkan efek kabinet ke kalau benda tu? Tak ada. Kalau you tengok dekat hotel peti ais kan dia dalam kabinet kan? Yes. Dekat belakang tu dan dekat dia punya bawah floor dia tu, actually dia berlubang-lubang. Supaya haba tu boleh keluar, haba panas tu boleh keluar. Okey, macam ni saya teringin nak tanya. Macam dulu saya pernah bila buat kitchen cabinet tu, lepas tu tak beli peti sejuk. Peti sejuk beli kemudian. Bila beli peti sejuk, beli kemudian tengok, alamak tak muat lah, masuk ngam-ngam lah, apalah. Peti sejuk ni biasanya kita kena plan dulu peti sejuk, baru kita buat kabinet tu macam mana? Kena plan. Unless kalau you dah tak boleh, macam you tak ada idea langsung, you decide je sama ada you nak satu pintu, dua pintu. So kalau carpenter dah buat untuk satu pintu, then you kena belikan satu pintu lah. Pasal dia punya size yang akan fit untuk certain range punya size fridge. Okay.
Alright. Okey. Apakah garis ni daripada Noraini Dia kata apakah garis panduan untuk susun atur stove oven, tangki dan fridge? Ada tak guideline sebelum nak design your dream kitchen tu, apa guideline? Okey, dulu-dulu diorang selalu kata macam kena 3 segi. 3 segi, okey. Konsep 3 segi. Macam mana tu konsep 3 segi? Saya tak faham. 3 segi tu macam you punya gerakan itu dalam 3 segi macam tu lah. You pergi ke sinki, you pergi ke fridge, you pergi ke stove. Oh. Dia bukan memanjang macam tu. Okey. Tapi sekarang ni orang dah tak pakai sangat dah. As long as benda tu senang dicapai, praktikal. Itu yang penting. Macam jarak antara sinki dengan stove tu tak terlampau jauh. So sebab tu jumpa designer untuk kitchen. So designer boleh study you punya behavior dan you punya requirement tu. I see. Okay. Soalan daripada Puan Farah. Apa perasaan lelaki bila masak dalam dapur yang kemas dan cantik? Saja nak tanya pengalaman Reza. Lepas tu kita ke arah Firdaus pula. Pengalaman Firdaus. Kalau Firdaus pernah masak lah. Macam masak kitchen yang kemas dan cantik. Adakah masak, ni nak tanya pengalaman. Adakah dalam keadaan takut ke? Takut cepat kotor ke? Macam mana? Of course, kalau kitchen tu orang punya, kita risau. Pasal kalau kita jenis masak yang yang sepak, mesti kita macam segar kan. Tapi kalau dapur sendiri kita masak macam mana kita nak pun. Firdaus macam mana pula? Tengok kalau dapur, ya sama macam Abang Reza cakap lah. Kalau dapur sendiri ke dapur orang. Kalau dapur orang, tanya dululah macam mana. Tapi for me, it's like kitchen. Okay, kata dalam satu household tu dia memang ada satu orang yang memang kitchen tu dia punya area. So macam and the kitchen is built, dibuat, didesign bersesuaian dengan organisasi dengan flow orang tu lah. Macam tadi Abang Reza jawab soalan yang susun atur barang semua, appliance semua macam mana. So kena ikut flow orang tu. So kalau you masuk kitchen orang, you nak atau dia request you masak and everything, then beli ke apa, the first thing perempuan akan buat, dia ajak pergi ke dapur tu. Oh nyalah duk tengok. Kau kan, kita tak tahulah itu hal perempuan lah. Reza, macam tadi saya first time dengar bila Firdaus kata dapur mengikut dia punya sebab dia left-handed. Memang macam tu lah. Dia ada preference kalau untuk orang left-handed, dia ada design untuk left-handed. Dia bukan design, dia sesuatu tu. Orang kata apa, ikut tuan tu kat mana ada selesa. Ada juga orang left-handed tapi dia okey je kitchen. Appliances tu pun tak ada beza sangat. Yang penting you punya left-right ni fridge je. Supaya bila you buka tu tertutup membelakangi ruang dapur atau tidak. Yang lain tu dia selalunya dia kata bentuk dia sama, kiri kanan sama, cuma mana senang nak capai. Okey. So ni ada soalan daripada penonton kita, daripada Cahaya Keazaman. Okey. So saya harap Cahaya Keazaman dengar. Untuk dapur yang sempit, sesuai kabinet jenis macam mana untuk menampakkan dia lagi luas, simple dan elegan? Okey, kalau boleh bahagian jangan terlampau banyak sangat pintu. Ada banyak open shelf. Biar yang ada pintu tu kat atas je untuk you suruh all you punya Tupperware semua kan. Yang bahagian kita boleh top yang atas sikit tu, second area tu biar open. Okay, faham.
So saya nak tanya, kalau macam mana pula yang jenis furniture yang movable? Maknanya dia tak attach kat tu, yang jenis bergerak-gerak. Itu biasanya macam certain people ni dia tak sempat nak buat renovate, so dia beli mungkin shelf yang jenis bergerak. Adakah benda tu dia akan menampakkan dapur kita lagi tak cantik ke, tak menarik ke, semak ke, macam mana? Tak juga. Saya pun agak suka sebenarnya yang loose ni, pasal kita boleh tukar sepanjang masa. Maknanya change position, align Change position lah. Cuma dia punya downside dia storage tak banyak lah. Okay. Alright. Alright. So mari kita check dulu ada tak soalan-soalan daripada kita punya penonton. Okay. Sebelum kita nak bersurai ke apa, okay, Firdaus, terima kasih banyak kerana Terima kasih Syarul. ada bersama kita hari ni, share pengalaman you semua. Dan Reza, macam biasa, terima kasih banyak untuk segala info dan semua nasihat-nasihat dan tips-tips untuk kami yang di luar sana mencari idea di musim lockdown ni, dalam nak start PKPD. So rasanya orang pun akan start, orang kata dah duduk rumah tu tak tahu nak buat apa, bolehlah dapat sedikit idea daripada perbincangan dan topik kita hari ni. So tak apa, kita tengok dulu. Okay. So sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan, insya-Allah, dengan topik yang baru. So bagi penonton-penonton luar sana, make sure untuk tengok kita punya page untuk topik yang akan datang. So kalau let's say you ada apa-apa soalan yang you nak tanya direct kepada Reza, ataupun tadi kita pun ada meninggalkan Instagram Firdaus, kalau nak tanya pasal dia punya creation lampu ke apa tu, you boleh direct DM ke kita atau DM direct ke Instagram mereka. So sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Okay, bye-bye semua. Terima kasih Reza, terima kasih Firdaus. Bye. Terima kasih. Semua. Alright, bye.